Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, KJ belum umum sertai parti mana. Kerajaan Perak masih kukuh. 8 pemimpin UMNO akan masuk Perikatan Nasional. Polis akan ambil tindakan terhadap Razmat. Perbicaraan kes sama fitnah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Yassin akan berlangsung selama 9 hari dalam bulan Ogos 2024. Perkara ini disahkan oleh Peguam Anwar, N. Sankara Nair, yang memberitahu bahawa Mahkamah Tinggi menetapkan tarikh perbicaraan pada 5 hingga 7 Ogos, 12 hingga 14 Ogos dan 26 hingga 28 Ogos. Semua pihak dikehendaki memfailkan sebarang permohonan interlokutori menjelang 15 Jun tahun ini. Perkara itu akan ditetapkan dalam sesi pengurusan kes pada 21 Jun tahun ini. Selain Sankara, Jadin Puwai turut mewakili Anwar manakala Mahyadin pula diwakili oleh Cetan, Jadwani dan Ivy Siu. Pada 20 Disember tahun lalu, Anwar memfailkan sama fitnah terhadap Perikatan Nasional. Berhubung dakwaan kononnya dia menerima 15 juta ringgit atas khidmatnya sebagai penasihat ekonomi Selangor. Anwar mendakwa Mahyadin memfitnahnya melalui kenyataan yang dikatakan dibuat semasa ceramah Perikatan Nasional pada 5 Disember tahun lepas. Dalam pernyataan pembelaannya yang difailkan pada 17 Januari yang lalu, Mahyadin mendakwa Anwar sebagai Perdana Menteri tidak seharusnya tersinggung dengan kritikan dan pertanyaan yang sah semasa ucapan politik. Sebagai balasannya, Anwar menyatakan bahawa Mahyadin sepatutnya tidak membakar sentimen pengundi dengan kenyataan berniat jahat dan berunsur fitnah. Khairi Jamaluddin menjelaskan mengenai tawaran dari Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap dirinya dan memaklumkan bahawa keputusan masih belum dibuat. Bekas pemimpin UMNO itu menjelaskan beliau memerlukan lebih banyak masa untuk mempertimbangkan tawaran menyertai mana-mana parti politik. Bekas Menteri Kesihatan itu menjelaskan sekiranya mahu menyertai mana-mana parti politik, beliau akan memilih dengan rela hati kerana ia mewakili pendiriannya. Ini keputusan yang agak susah saya nak buat lah. Ya. Saya tidak kata hari ini dalam podcast keluar sekejap, on tak on. Ya. Saya rasa kalau saya nak bagi jawapan pun, saya akan bagi jawapan face to face dengan Tan Sri Mahyudin. Of course. Ya, sebab saya rasa itu cara yang paling tertib. Ya, kita sebagai orang politik, kita mesti tertib, kita mesti jumpa orang yang memberi tawaran kepada kita dan kita bagi jawapan secara face to face, secara gentleman. Saya belum lagi dalam keadaan untuk membuat keputusan. Bukan saya kata no kepada tawaran Tan Sri Mahyudin pada podcast kali ini, tetapi saya nak menjelaskan kepada orang ramai dan juga pendengar yang who cares about this, don't think many people care about this, bahawa this is a very difficult decision to make dan saya tak nak buat keputusan ini semata-mata kerana ada PRN. Khairi juga menjelaskan beliau tidak mahu tergesa-gesa membuat keputusan hanya kerana 6 pilihan raya negeri semakin hampir. Bila kita ada peluang kedua untuk memilih parti politik, saya tidak ambil keputusan ini dengan ringan. Yeah. I don't want to decide just because PRN is around the corner. Sure. Saya tak nak pilih semata-mata sebab ada PRN dalam 2 bulan lagi dan saya nak menyertai pilihan raya dan saya nak dapat jadi calon, sebab tu saya pilih. Saya nak pilih dengan rela hati sebab parti itu mewakili nilai saya dan juga pendirian politik saya. So, I need a bit of time. Januari lalu, Khairi dipecat dari UMNO dan selepas disingkirkan dari parti tersebut, beliau memaklumkan untuk berehat dari politik namun tidak menyatakan tempoh. Menteri Besar Datuk Seri Sa'arani Mohamad menegaskan kerajaan Perak bukan sahaja kuat dan stabil, malah semakin kukuh. Kerajaan Perpaduan Perak masih kukuh di sebalik dakwaan wujud usaha untuk menjatuhkan pentadbiran sedia ada. Menurutnya, ini didorong semangat kebersamaan, sifat tanggungjawab dan kesungguhan termasuk untuk menjayakan setiap agenda yang digariskan dalam Pelan Perak Sejahtera 2030. Saya terpanggil untuk menjawab spekulasi yang timbul ekoran kenyataan Pesuruhjaya PAS Perak Yang Berhormat Razman Zakaria. Kononnya, katanya ada wakil rakyat kerajaan yang datang menemuinya sekaligus memberi gambaran seolah-olah wujud gerakan bagi menjatuhkan kerajaan. Yang ini saya tak pasti apa maksud menemuinya.
Kalau makan kenduri terjumpa, magih raya terjumpa, itu bukanlah menemui. Tapi ini maksud dia purposely pergi jumpa dia. Tanpa menyertakan sebarang bukti dan asas yang kukuh, kenyataan Ketua Pembangkang Dun Perak itu sengaja dibuat untuk membentuk persepsi kononnya wujud pergeseran dan ketidakstabilan dalam kerajaan negeri Perak. Untuk itu, saya dan rakan-rakan Exco dan semua adun kerajaan hari ini sebulat suara menyatakan komitmen untuk terus mendukung kestabilan dalam kerajaan sekaligus menafikan dakwaan kononnya wujud usaha menjatuhkan pentadbiran sedia ada. Menurut Sa'rani, komitmen secara kolektif itu bukan sahaja atas pertimbangan politik tetapi mengambil kira tuduhan dan persepsi negatif yang sengaja dibuat itu boleh menggugat kepercayaan para pelabur sekaligus mengundang risiko kepada perjalanan pembangunan negeri. Beliau meminta semua pihak berpolitik secara bertanggungjawab dengan tidak mencetuskan polemik yang tidak mendatangkan manfaat kepada negeri. Sebaliknya, ia hanya mengundang kekeliruan dan keresahan rakyat yang sudah muak berdepan episod penggeseran politik. Saya juga mengajak semua rakan-rakan parti politik termasuk pembangkang untuk bermuhasabah menyuburkan politik matang dengan memberi idea atau teguran demi kebaikan rakyat dan kemajuan negeri, bukan mencipta persepsi yang akhirnya mengundang ketidakstabilan. Sidang akhbar itu dihadiri 31 daripada 33 adun kerajaan tanpa kehadiran Ngah Komeng kerana berada di Jepun, manakala Ko Ah Yen belum tiba ketika sidang akhbar bermula. Perikatan Nasional menegaskan terdapat 8 bekas pemimpin UMNO menyertai gabungan tersebut. Ketua penerangannya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang juga pengerusi PN Selangor bagaimanapun enggan mengumumkan nama pemimpin tersebut atas faktor keselamatan. Katanya kerajaan ketika ini ialah kerajaan yang menggugat. Kalau mereka dapat tahu, dia akan ugut dan akan tekan. Ini satu perkara yang tidak baik. Jadi sabar kerana ia akan diumumkan tidak lama lagi, mungkin selepas Hari Raya Aidiladha. Muhammad Azmin menambah rakyat terutamanya di Selangor menyambut banyak perayaan tahun ini dan ia dilanjutkan sehingga pilihan raya negeri tidak lama lagi. Menteri Besar Perak, Sa'rani Mohamad akan mengambil tindakan susulan berhubung kenyataan dibuat Pesuruhjaya PAS Perak kerana ia boleh mendatangkan kegusaran masyarakat. Menurutnya, dakwaan Razman Zakaria yang mendakwa wujud gerakan untuk menjatuhkan pentadbirannya sebagai berbau hasutan. Ya, kalau sampai waktu kita rasa dia memberi gambaran tak elok dan menggugat keselamatan. Jadi tak mustahil lah kita akhirnya akan membuat laporan polis. Sebab itu merupakan kenyataan berbau hasutan. Apatah lagi kalau Pesuruhjaya PAS berbohong. It is very very wrong, very very bad. Sa'rani berkata demikian ketika mengeluas dakwaan Razman yang mengatakan beberapa wakil rakyat kerajaan negeri datang sendiri berjumpa dengannya ketika kabar angin wujud gerakan untuk menumbangkan kerajaan Perak. Bagaimanapun, Ketua Pembangkang Dun Perak terbabit mengakui dia tidak dapat memberikan bukti mengenai dakwaan berkenaan. Sa'rani juga sempat berseloroh dengan bertanyakan kepada semua adun kerajaan yang hadir pada sidang media itu sekiranya ada yang mahu melompat ke pihak pembangkang. Saya nak buktikan ini. Yang ada sekarang kurang-kurang 31. Yang Muhammad Ngah Komeng, Menteri Pusat, dia ada di Jepun. Awal lagi saya katakan tadi on the way. So kita ada di sini nak membuktikan bahawa tidak ada sesiapa pun di sini seperti mana yang disebut oleh Muhammad Razman yang ada keinginan untuk tukar ke sebelah sana. Apatah lagi kita ada akta anti lompat parti. Sementara itu, Sa'rani berkata sebagai Ketua Pembangkang, Razman sepatutnya lebih bertanggungjawab mengeluarkan kenyataan dengan mengambil kira keyakinan dan kebimbangan pelabur apabila kerajaan digambarkan tidak stabil. Yang ini saya tak pasti apa maksud menemuinya. Kalau makan kenduri terjumpa, magih raya terjumpa, itu bukanlah menemui. Tapi ini maksud dia purposely pergi jumpa dia. Tanpa menyertakan sebarang bukti dan asas yang kukuh, kenyataan Ketua Pembangkang Dun Perak itu sengaja dibuat untuk membentuk persepsi kononnya wujud pergeseran dan ketidakstabilan dalam kerajaan negeri Perak. Untuk itu, saya dan rakan-rakan Exco dan semua adun kerajaan hari ini sebulat suara menyatakan komitmen untuk terus mendukung kestabilan dalam kerajaan sekaligus menafikan dakwaan kononnya wujud usaha menjatuhkan pentadbiran sedia ada. Kerajaan Perak kini diwakili 33 adun daripada Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, manakala Perikatan Nasional sebagai pembangkang mempunyai 26 adun. Sekian berita pagi di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.